Kubur 12 orang asli suku kaum Batik akan dikesan. Penjawat awam perlu bebas daripada terikat dengan mana-mana parti. Assalamualaikum. N5 10 Jun bersama saya Norlela Muhammad Nur. Lintas langsung petang ini akan dimulakan dengan paparan berita dari Sabah bersama penyampai Konstantin Pahlawan. Manakala di Sarawak, Bermawin akan bersama N5 sebentar nanti. Giliran Perlis selepas itu bersama penyampai Muhammad Shah Hashim. Dan kemas kini berita dari Negeri Sembilan bersama Azlina Kamarudin. Terus setia bersama N5. Kementerian Kesihatan KKM sedia melakukan bedah siasat ke atas 12 mayat penduduk orang asli di Kampung Kuala Koh, Pos Lebih, Gua Musang, Kelantan yang meninggal dunia kerana jangkitan kuman dan ditanam secara adat. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata pihaknya akan melakukan perkara itu sekiranya terdapat permintaan. Jelas beliau, Kementerian Kesihatan bersama agensi lain akan mengesan kubur 12 orang asli itu bagi tujuan berkenaan. Menurut Datuk Seri Dr. Zulkifli, setakat ini pihaknya sudah membuat bedah siasat dan mengesahkan 2 penduduk orang asli yang mati terkena jangkitan kuman saluran pernafasan dan paru-paru. Setakat ini, 50 penduduk orang asli dari kampung itu menerima rawatan di 3 hospital di Kelantan. 37 orang masih di Hospital Gua Musang, 12 orang di Hospital Kuala Krai dan seorang di unit rawatan rapi ICU di Hospital Raja Perempuan Zainab II, Kota Baru. Beliau ditemui media selepas mendengar taklimat berhubung krisis kesihatan yang melanda penduduk orang asli di Kampung Kuala Koh, Pos Lebih di Hospital Gua Musang. Hadis sama Menteri di Jabatan Perdana Menteri P. Wetamurti dan Pengarah Kesihatan Kelantan Dr. Zaini Husin. Susulan kes itu, Pejabat Kesihatan Daerah mempergiat aktiviti pencegahan dan kawalan dengan mengadakan program pendidikan kesihatan seperti ceramah dan edaran risalah berkaitan penyakit berjangkit dan kebersihan diri serta persekitaran. Masyarakat di situ juga diberi penerangan mengenai kepentingan pengasingan penduduk yang mempunyai gejala penyakit tersebut. Setakat hari ini kita ada 32 kes yang telah dimasukkan ke ward Hospital Gua Musang dan 24 di Hospital Kuala Krai dan 1 di Hospital Raja Perempuan Zainab II. Jadi hampir majoriti kes ini setelah kita beri rawatan sejak daripada 3 Jun yang lalu, alhamdulillah menunjukkan pemulihan, kecuali ada 1 kes yang di Hospital Baru yang memerlukan rawatan yang lebih lanjut. Ya, kita melihat bahawa ini memerlukan tindakan yang cepat dan juga bersepadu, dan kita melihat bahawa perlunya kita mengarahkan atau deploy staf daripada daerah-daerah lain untuk membantu pejabat kesihatan Gua Musang dan juga Hospital Gua Musang. Jadi perkara itu telah kita urus, bukan sahaja dari segi sumber manusia tetapi juga dari segi logistik dan juga equipment. Tapi alhamdulillah setakat ini kita telah berjaya untuk mengadakan aktiviti pencegahan, pengesanan, saringan dan juga aktiviti promosi kesihatan di kawasan-kawasan yang berdekatan, di kawasan-kawasan orang asli tersebut. Jadi insya-Allah kita berharaplah supaya perkara ini dapat kita selesaikan dalam masa terdekat. Dalam pada itu, lebih 100 penduduk orang asli suku kaum Batik di Kampung Kuala Koh, Pos Lebih di Gua Musang bertindak meninggalkan kediaman yang disediakan selepas berlaku kematian mengejut sejak sebulan lepas. Mereka dipercayai menggunakan bekalan air yang dipercayai sudah tercemar dengan aktiviti perlombongan dan pembalakan. Kedudukan kampung itu yang terlalu jauh menyukarkan mereka mendapat bekalan air bersih yang disediakan Jabatan Kemajuan Orang Asli. Sejak 5 tahun lepas, air sungai berdekatan bertukar warna dan kotor yang turut menjejaskan air tadahan di perkampungan mereka. Terkejut, kecewa lah. Sebab seramai penduduk Kuala Koh 200 lebih orang. Jadi sekarang hanya yang ada sihat 100 lebih yang sihat.
Jadi yang setelah yang saya nampak mungkin ada cerita sikit, info sikit daripada pihak Jabatan Jakua, termasuk TB lah. Tapi itu saya tak pasti. Itu bukan saya yang mencari kebenaran pesakit dia orang. Setakat ni semua penduduk dah pindah ke tepi sungai Pertang tu lah. Jadi setakat ni mereka sini pindah duduk keluar daripada kampung, duduk di Sungai Pertang lah, tepi sungai lah. Kita duduk selama ni dah 30 tahun duduk sini. Daripada kecil sampai besar. Tapi yang penyakit ni tahun ni yang kita tengok yang teruk sekali. Dulu tak teruk punya. 1 tahun mati 1 orang je lah. Lah macam ada ketakutan. Macam tu. Sebabnya punca bekalan air kami memang teruk air kami. Jadi bukan kita nak tuduh pasal air, tapi kita rasa air lah sebab kotor. Pihak cik-cik semua tadi pun cakap dah air tak boleh guna kan. Mungkin air lah pasal air. Jadi kita orang kampung tak duduk dekat kampung sebab air pun susah. Air tanah pun air pahit pun memang susah sebab dekat ulu tu memang ada pembalakan, ada bijih lah. Jadi kita pindah dekat ulu sungai. Kita pindah ke ulu sungai tu untuk nak cari yang air bersih lah. Sementara itu, Presiden Pertubuhan Pelindung Khazanah Alam Malaysia (PEKA) Puan Sri Sharifah Sabrina Said Akil menegaskan pihak yang bertanggungjawab perlu tampil bantu penduduk di kawasan itu. Orang asli sini, kaum batik, mereka pun cakap semenjak ada lombong dan pembalakan di sini, kehidupan mereka sangat susah. Sebelum ni tiadalah ada kematian ramai-ramai macam yang terjadi. Pihak yang bertanggungjawab sepatutnya datang tampil ke depan dan orang kata expose this matter and stop this problem immediately. Kita sepatutnya mereka pindahkan orang asli ke tempat yang lebih selamat. Tapi apa yang saya tengok tak ada yang terjadi. Saya nampak anak-anak banyak yang sakit, ya, demam panas, ada yang kulit mereka pun tak bagus, ya, dan keadaan mereka sangat kotor, ya, saya tengok. Susulan kes itu juga, Timbalan Menteri Besar Kelantan Datuk Muhammad Amar Nik Abdullah memberitahu kerajaan negeri masih menunggu laporan lengkap daripada semua agensi terlibat. Ya, sekarang ni pihak Jakua telah turun, Kesihatan pun turun, dan polis pun tahu isu ni. Jadi itu kita serah kepada tindakan mereka lah. Kita nak arah-arah pun dia orang lebih tahu tugas dia. Tugas dia kita nak arah apa. Polis dia tahu kerja dia kan nak buat macam mana. Beliau memaklumkan media selepas mesyuarat pre-council sidang Dewan Undangan Negeri DUN di Kota Baru. Pihaknya juga akan melakukan siasatan lanjut berhubung dakwaan yang kes kemungkinan berpunca daripada sumber air yang tercemar termasuk aktiviti perlombongan. Penjawat awam perlu bebas daripada terikat dengan mana-mana parti termasuk parti yang sedang memerintah kerajaan ketika ini. Jelas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, mereka perlu menjalankan tugas dengan berkecuali. Bagaimanapun, penjawat awam perlu memahami bahawa mereka perlu akur terhadap tindakan dan dasar dibuat oleh kerajaan yang dipimpin oleh parti pemerintah bagi memastikan pentadbiran negara diteruskan dengan baik. Tetapi sekarang ini kita dapati ada pertukaran, sesuatu yang tidak pernah berlaku dalam negara kita, iaitu pertukaran pemerintah, terutamanya di peringkat pusat dan juga di peringkat negeri. Ini menyebabkan kita berasa ganjil dan kaku kadang-kadang untuk menjalankan tugas, memberi khidmat kepada mereka yang dahulu terdiri daripada parti lawan yang ditentang oleh kerajaan kita, dan kita sebagai anggota pentadbiran kita juga terlibat secara langsung. Sekarang ini oleh kerana pertukaran yang disebabkan pemilihan baru-baru ini, kita mempunyai kerajaan yang lain. Kadang-kadang agak sukar bagi kita
untuk mengalihkan kesetiaan kita daripada kerajaan yang terdahulu dengan kerajaan yang baru. Namun demikian, oleh kerana kita terima sistem demokrasi, dan sistem demokrasi memang pun kadang-kadang bertukar kerajaan melalui pilihan raya, maka kita perlu ingat bahawa anggota dalam pemerintahan, civil service, perkhidmat awam perlu bebas daripada mengikatkan diri dengan parti yang memerintah. Beliau menyampaikan ucap tama pada Majlis Amanat Perdana Menteri bersama Penjawat Awam Negeri Melaka di Dewan Seri Negeri Air Keroh. Dalam pada itu, pesan Tun Dr. Mahathir agar semua agensi kerajaan perlu memastikan kaki tangan di bawahnya sentiasa proaktif dan dibekalkan dengan kemahiran-kemahiran baru agar tidak ketinggalan dalam arus revolusi perindustrian IR 4.0. Beliau menjelaskan ilmu pengetahuan dan kemahiran berkenaan membolehkan mereka berdaya saing. Beliau berkata perkhidmatan awam tidak terkecuali dalam arus teknologi ini kerana industri 4.0 akan menjadi pemangkin kepada proses transformasi sistem pentadbiran kerajaan. Kita sekarang sedang menghadapi revolusi perindustrian keempat, Industri 4.0, melibatkan teknologi otomasi seperti internet pelbagai benda, the Internet of Things, big data, integrasi sistem dan cloud computing yang akan secara langsung mengubah norma kerja kita. Lantaran itu, perkhidmatan awam tidak kecuali dalam arus teknologi ini. Industri 4.0 akan menjadi pemangkin kepada proses transformasi sistem pentadbiran kerajaan. Oleh itu, semua agensi kerajaan perlu bersama-sama memastikan bahawa penjawat awam tidak ketinggalan, sebaliknya akan sentiasa up to date dengan kemahiran yang baru melalui pelbagai inisiatif seperti upskilling dan reskilling sebagaimana yang digariskan dalam dasar kebangsaan industri 4.0. Turut hadir pada Majlis Amanat Perdana Menteri bersama Penjawat Awam Negeri Melaka ini ialah Yang di-Pertua Negeri Tun Dr. Muhammad Khalil Yaakob, Ketua Menteri Adli Zahari, Barisan Esko serta lebih 2,000 Penjawat Awam Negeri Melaka. Penjawat awam yang ditemui menyambut baik saranan Perdana Menteri supaya mereka menguasai kemahiran-kemahiran baru agar tidak ketinggalan dalam arus kerancakan revolusi perindustrian 4.0. Revolusi industri 4.0 ni sangat-sangat satu fasa perkembangan atau pembangunan yang disarankan oleh Yang Amat Berhormat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sangat berpatutan dengan perubahan IT yang sangat mendadak pada zaman sekarang ni daripada golongan awal hingga ke golongan orang tua pun dah terdedah dengan IT. Jadi saya rasa tak ada masalah dengan revolusi industri 4.0. Sebagai penjawat awam, kita juga perlu siapkan diri untuk kita mampu bersaing dengan dalam sektor swasta juga. So kita kena persiapkan diri dapatkan ilmu yang lebih supaya kita boleh bersaing dengan mereka. Rumah Peduli antara inisiatif Kerajaan Negeri Melaka bagi menjaga kesejahteraan rakyat sekaligus memberi keselesaan kepada golongan yang memerlukan. Program berkenaan menyasarkan golongan miskin tegar untuk memiliki rumah sendiri. Nurul Ashikin Abdul Halim yang ketika ini sedang berada di Majlis Pelancaran Rumah Peduli oleh Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad ada laporannya. Teruskan Ashikin. Terima kasih Nur Lela di angkasa
Syafuri. Assalamualaikum dan selamat petang. Ketika ini saya berada di Lipat Kajang Josin bagi program Majlis Pelancaran Rumah Peduli Negeri Melaka sempena lawatan kerja Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad di negeri ini. Dan sebentar tadi Tun Dr. Mahathir baru saja selesai menyempurnakan Majlis Pelancaran Rumah Peduli ini. Dan untuk makluman, bantuan Rumah Peduli inisiatif kerajaan negeri untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat negeri ini iaitu sebagai touchpoint utama kerajaan yang prihatin menjaga kesejahteraan dan mendahulukan kebajikan rakyat. Malah Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir dalam ucapannya sebentar tadi juga menyambut baik inisiatif kerajaan negeri ini yang dilihat membantu untuk memberi kehidupan yang lebih baik dan selesa kepada rakyat. Jadi untuk perkongsian berkenaan Rumah Peduli ini, kita bersama dengan Esko Perumahan Kerajaan Tempatan dan Alam Sekitar Negeri Melaka, Datuk Teko Kyo. Baik Datuk, terima kasih kerana sudi bersama kami petang ini. Jadi mungkin Datuk boleh kongsikan berkenaan Rumah Peduli ini. Rumah Peduli ini merupakan satu inisiatif kerajaan negeri untuk membantu rakyat penduduk Negeri Melaka untuk mendapat sebuah rumah yang selesa. Bagi mereka yang miskin tegah, pendapatan seisi keluarga kurang daripada RM1,000, mereka mungkin mempunyai tanah tapi mereka tidak mampu, dan mereka jika mendapat kelulusan tuan tanah, kerajaan negeri akan membantu mereka bina Rumah Peduli ini, di mana kosnya adalah 30 hingga 37,500 dan kerajaan akan bina secara percuma kepada mereka. Antara rancangan kita tahun ini, kita nak bina sekurang-kurangnya 84 buah rumah, dan kita jangka dalam 5 tahun ini kita akan membina sekurang-kurangnya 500 biji rumah Peduli ini. Mungkin ada syarat-syarat untuk mereka yang mahu memohon Rumah Peduli ini. Antara syaratnya mereka sudah berkeluarga, mempunyai anggota keluarga, dan mereka di bawah paras miskin tegah. Pendapatan seisi keluarga tidak boleh melebihi RM1,000 sebulan, dan mereka mempunyai tanah atau mendapat kelulusan tuan tanah. Dan mereka tidak ada memiliki apa-apa rumah sehingga kini. Okey, baik. Terima kasih Datuk atas perkongsian itu. Jadi saya kira itu sahaja lintas langsung bersama saya bagi pelancaran Rumah Peduli Negeri Melaka pada hari ini di Lipat Kajang Josin. Kembali semula kepada Norlela di Angkasa Puri. Silakan. Baik Syikin, terima kasih. Baiklah saudara, kita berehat seketika dan kembali selepas ini. Bersua kembali, Pusat Pemindahan Sementara PPS Sekolah Kebangsaan Cangkat Jong Teluk Intan Perak ditutup pagi tadi. Kesemua 46 penduduk daripada 16 keluarga dibenarkan pulang selepas paras air yang mencecah hampir 1 meter sebelum ini mulai surut sepenuhnya. Berdasarkan laporan yang dikeluarkan Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah Hilir Perak, Merlia Muhammad Belia, hasil pemantauan agensi-agensi keselamatan mendapati kediaman mangsa selamat diduduki. Sebelum ini, seramai 127 penduduk daripada 32 keluarga ditempatkan di PPS yang dibuka sejak Jumaat lalu. Banjir yang melibatkan 3 buah kampung di Batu 7.5, Batu 8 dan Batu 9 berpunca dari paras air Sungai Bidor meningkat menyebabkan limpahan ke kawasan rendah kampung terlibat. Sementara itu, di Kampar, PPS Dewan Orang Ramai, Kampung Kuala Dipang yang menempatkan 14 penduduk daripada 2 keluarga masih dibuka. Kediaman mereka dinaiki air sejak Khamis lalu ekoran hujan lebat. Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini menetapkan 4 Julai ini untuk sebutan semula kes anggota Parlimen Kinabatangan Datuk Seri Bong Mokhtar Radin dan isterinya Datin Seri Zizi Izzet atas dakwaan rasuah berjumlah RM2.8 juta. Hakim Rozina Ayub menetapkan tarikh itu selepas Timbalan Pendakwa Raya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Alan Suman Pilai memberitahu mahkamah terdapat beberapa dokumen yang masih belum lengkap. Peguam Datuk K. Kumarendran yang mewakili Datuk Seri Bong Mokhtar dan isterinya mengesahkan pihaknya telah menerima dokumen. Pihak pendakwaan turut membuat permohonan agar kes Datuk Seri Bong Mokhtar dan isteri dibicarakan bersama dan dipindahkan ke Mahkamah Tinggi. Bong Mokhtar didakwa kerana mendapatkan kelulusan untuk Felcra Berhad melabur RM150 juta bagi menyertai produk unit amanah publik Mutual Berhad. Manakala isterinya didakwa atas 3 pertuduhan bersubahat dengan Bong Mokhtar berhubung perkara sama.
Kementerian Pengangkutan tidak pernah dimaklumkan mengenai 2 tawaran cadangan pembinaan lapangan terbang baru di Pulau Pinang. Menerusi satu kenyataan media, pihak kementerian turut memaklumkan tidak terlibat dalam sebarang perbincangan mengenainya dan tidak pernah menerima sebarang kertas cadangan untuk membina 2 lapangan terbang tersebut. Kenyataan media tersebut juga memaklumkan kuasa untuk menubuhkan atau menyenggara sesuatu aerodrom atau membenarkan mana-mana syarikat yang mempunyai lesen untuk mengendalikan sesuatu aerodrom adalah kuasa yang diperuntukkan kepada Menteri Pengangkutan di bawah Akta Penerbangan Awam 1969 Akta 3. Kementerian Pengangkutan juga menggesa pihak media supaya tidak membuat sebarang laporan spekulasi berhubung pembinaan lapangan terbang tanpa pengesahan pihak kementerian. Pihak kementerian pada masa ini sedang merancang untuk menaik taraf lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang yang sedia ada di Bayan Lepas. Baiklah saudara, N5 diteruskan dengan lintas langsung dari negeri di bawah Bayu bersama Konstantin Pahlawan di studio berita RTM di Kota Kinabalu. Silakan Konstantin. Terima kasih rakan setugas Nur Laila. Salam sejahtera. Kerajaan negeri memandang serius nasib rakyat yang ditimpa musibah termasuk 33 keluarga setinggan di Kampung Karamunting, Sandakan yang tinggal sehelai sepinggang apabila kediaman mereka musnah dijilat api petang Sabtu lalu. Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Haji Jaujan Sembakong berkata bantuan segera disalurkan secara berperingkat-peringkat bagi mengurangkan beban mangsa terbabit. Beliau bagaimanapun menasihati mangsa agar bersabar dan bertenang dalam menghadapi dugaan besar itu. Menurut Datuk Jaujan, kerajaan tidak memandang remeh isu setinggan, sebaliknya kaedah terbaik sentiasa dicari dan dibincang bagi mengatasi masalah itu di seluruh negeri. Sandakan ini antara salah satu tempat daerah yang paling banyak kawasan setinggan selain daripada Sampurna, Tawau dan tempat-tempat lain juga. Dan ini memang menjadi perhatian kita di bawah kerajaan Sabah Baru ini. Datuk Jaujan yang juga Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri berkata demikian kepada media selepas menghadiri majlis rumah terbuka di Kampung Pirasan Kota Belud. Beliau juga berharap orang ramai lebih berhati-hati pada musim perayaan ini bagi mengelak tragedi yang tidak diingini termasuk kebakaran dan musibah akibat banjir kilat. Kerja-kerja menaik taraf Jalan Padang Tembak Tanah Merah ke Min Susut dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Liawan Keningau kini sedang dilaksanakan. Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar Rasinin Kautis berkata, pembinaan jalan raya sejauh 1.5 km itu melibatkan kos hampir 20 juta ringgit, termasuk pembinaan beberapa jambatan konkret. Beliau berkata demikian ketika ditemui media pada majlis rumah terbuka Hari Raya Aidilfitri di kediamannya di Kampung Padang Tembak Keningau. Sementara itu, penduduk yang ditemui menyambut baik projek naik taraf jalan berkenaan yang sememangnya telah lama dinanti-nanti. Alhamdulillah, baru-baru ini jalan raya ini telah dinaik taraf untuk diaspal. Dan harapan kami begitu tinggi kerana jalan ini adalah jalan utama yang menghubungkan Pakan Keningau dan menghubungkan juga kabun-kabun yang berada di kawasan ini. Kenaikan taraf ini akan membantu semua golongan masyarakat untuk mengeluarkan hasil-hasil pertanian mereka dan bukan saja masyarakat daripada kampung Linsesen dan Liawan, tetapi pegawai-pegawai kerajaan juga termasuk guru-guru yang mengajar di SK Pulau Liawan. Dalam pada itu, Rasinin yang juga wakil rakyat Liawan berkata, beliau juga berusaha untuk mengemukakan beberapa jalan kampung dalam kawasan Dun Liawan yang masih belum dinaik taraf agar dapat diturap bagi keselesaan penduduk pada masa akan datang. 4 buah sekolah dalam kawasan daerah Membakut dikenal pasti sebagai sekolah daif dan perlu dinaik taraf bagi memberi keselesaan kepada pelajar. 4 sekolah terbabit ialah Sekolah Kebangsaan SK Bin Suluk, SK Pekan Membakut, SK Bandau dan SK Ulu Membakut.
Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Membakut Datuk Haji Muhammad Arifin Haji Muhammad Arif berkata beliau sendiri akan menyuarakan perkara itu kepada Pejabat Pendidikan Daerah dan Kementerian Pendidikan di peringkat negeri dan persekutuan selepas Syawal ini bagi membolehkan sekolah berkenaan dinaik taraf secepat mungkin. Dinaik taraf dan dari sudut keselamatannya khususnya di SK Bin Suluk ada sebagian boleh digunakan, sebagian baik dan ada yang masih papan. Itu perlu kita berikan perhatian. Beliau ditemui pemberita dalam majlis rumah terbuka Aidilfitri di kediamannya di Kampung Pimping Membakut. Mengulas lanjut, Datuk Arifin menegaskan beliau akan terus memberi fokus kepada pembangunan ilmu di daerah Membakut dengan memperkasa pembangunan perpustakaan sedia ada di sekolah-sekolah dalam daerah berkenaan. Usaha tersebut termasuklah menambah jumlah bacaan sedia ada dan keselesaan di perpustakaan terbabit bagi menarik minat golongan muda khususnya untuk membaca buku. Cuaca tidak menentu yang melanda beberapa kawasan di Sabah bukan berpunca daripada kesan ribut taufan maupun peralihan monsun. Pengarah Jabatan Meteorologi Sabah, Ambun Dindang berkata, perubahan cuaca dan taburan hujan yang agak banyak di beberapa kawasan sejak beberapa hari lalu adalah berpunca daripada pertembungan angin pelbagai arah dari darat dan laut. Ambun berkata pertembungan angin berkenaan kebanyakannya berlaku di pantai barat Sabah dan Kudat Utara yang menyebabkan penghasilan awan yang besar sehingga menyebabkan hujan lebat selama 1 hingga 2 jam sehingga menyebabkan berlakunya banjir kilat. Sekarang ni kita masih memantau keadaan ini kita jangka masih berterusan sehinggalah apa yang saya katakan tadi kita dapat yang di kemuncak musim monsun barat daya nanti apabila keseluruhan angin yang melalui Sabah ni daripada arah barat daya tidak ada pertembungan angin daripada laut dan juga darat, maka kita dapati pada masa itu nanti keadaan cuaca kita agak kering sikit. Beliau ditemui pemberita RTM di pejabatnya di Kota Kinabalu. Berikutan perubahan cuaca tidak menentu itu, Ambun menasihatkan orang ramai supaya sentiasa berjaga-jaga, terutama mereka yang tinggal di kawasan berisiko berlakunya banjir kilat selain mengikuti perkembangan cuaca dari semasa ke semasa yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia. Maklumat mengenai cuaca terkini boleh didapati dengan melayari laman sesawang Met www.met.gov.my, aplikasi mobile My Cuaca dan rakan Met atau laman sosial Facebook Malaysia Met dan Twitter @MalaysiaMet, SMS 15888 atau talian hotline 1300 221 Met 1638. Kanak-kanak berusia 3 tahun Muhammad Putra Daniel yang dilaporkan hilang di sekitar Sungai Kampung Tebobon menggatal sejak malam Sabtu lepas ditemui mati lemas tengah hari tadi. Pusat Gerakan Operasi PGO JBPM Sabah yang dihubungi pemberita RTM di Kota Kinabalu berkata, mayat kanak-kanak malang itu ditemui di sungai berkenaan bersama-sama timbunan sampah pada pukul 12.19 tengah hari. Sebelum itu, operasi mencari dan menyelamat SAR diteruskan seawal pukul 6 pagi, melibatkan 12 anggota termasuk pasukan K9 dan seekor anjing pengesan Peter dari spesies English Springer. Paparan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah pagi petang ini. Kembali kepada Norlela di Angkasa Puri. Silakan. Konstantin, terima kasih. Lintas langsung dari Bumi Kenyalang, kita bersama Buma Win pula di studio berita RTM di Kuching. Silakan Buma. Baik, terima kasih Nolela di Angkasa Puri. Salam hormat dan salam sejahtera. Kementerian berkaitan di negeri ini diminta mengemukakan kajian integriti tanah di kawasan projek Kuari Batu Tujuh di Kuching yang dikendalikan oleh Cahaya Mata Sarawak. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHCP Chong Chen Jen berkata, kajian perlu dilakukan segera bagi memastikan integriti tanah dan struktur rumah di kawasan perumahan yang berdekatan tidak terjejas. Jelasnya, kerja-kerja kuari yang dilakukan hanya terletak kira-kira 250 meter dari kawasan taman perumahan, antaranya Taman Meili. The federal government ministry can at most write a letter to the Land and Survey and also to the
Kementerian Pembangunan Bandar dan Sumber Asli Sarawak, which is under the jurisdiction of Awan Tengah, the Ministry of Awan Tengah, to request for a thorough and detailed soil study to be carried out. And the potential threat of continuous quarry operation on the integrity of the soil. Beliau menambah, penduduk yang tinggal di beberapa taman perumahan berdekatan kawasan itu juga bimbang dengan gegaran daripada kerja letupan kuari yang dilihat boleh meningkatkan risiko tanah runtuh. Justru, kementerian berkaitan disaran memandang serius perkara ini kerana ia melibatkan keselamatan penduduk yang tinggal berdekatan kuari. Chong menyatakan demikian pada sidang media di Ibu Pejabat Parti Tindakan Demokratik DAP di Kuching. Dalam perkembangan lain, Chong yang juga pengerusi Pakatan Harapan PH Sarawak memberitahu PH Sarawak akan memberi kerjasama kepada kerajaan negeri berkaitan penganjuran Hari Malaysia di Sarawak. We are willing to work together. I mean to work together. Is it for the celebration of Malaysia Day? Just that whether the federal the state government is open to it. Sementara itu, mengulas mengenai kenyataan Presiden Parti Reformasi Negeri Sarawak Star, Lina Su, yang menyatakan Hari Malaysia tidak perlu disambut di Sarawak atas beberapa faktor, ini reaksi beliau. Everybody is entitled to their views and opinion. Alright, but we think that after our meeting, we think that the PH Sarawak thinks that it will be good to have Malaysia Day held in Sarawak. And that the cabinet ministers come over. Katanya Hari Malaysia tahun ini perlu diadakan di Sarawak supaya masyarakat di negeri ini dapat bersama-sama meraihkan sambutan tersebut demi kebaikan semua. Semalam, Ketua Menteri Sarawak Dato' Petinggi Abang Johari Tun Openg mendedahkan sebuah jawatankuasa bersama Kerajaan Persekutuan dan Negeri akan dibentuk untuk persediaan sambutan Hari Malaysia 2019 di Sarawak. Sarawak melangkah setapak lagi dalam misi membangunkan industri minyak dan gasnya dengan pembangunan sebuah kompleks petrokimia di Lawas. Ketua Menteri Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata projek pembangunan berfasa itu akan dilaksanakan dengan kerjasama dua buah syarikat gergasi dari China. Kompleks tersebut dijangka akan beroperasi dalam tempoh 3 tahun lagi dan dijangka mampu mewujudkan sekitar 1,000 peluang pekerjaan dengan nilai pelaburan mencecah $5 bilion Amerika Syarikat. Bakal dibina di atas tanah seluas 400 hektar di Pulau Sari, Kuala Lawas. Kompleks tersebut dijangka mampu membekalkan produk-produk berasaskan minyak. Derivatives that can be produced from this is just like polyethylene as well as polypropylene, which is basic for plastic industry. Ketua Menteri mendedahkan perkara ini selepas menyaksikan majlis menandatangani memorandum persefahaman MOU antara Kerajaan Sarawak dengan Beijing Beka Sci-Tech Company Limited dan Sinopec Engineering Corporation di Kuching. Sarawak diwakili Setiausaha Tetap Kementerian Pembangunan Industri dan Usahawan Sarawak Datuk Liao Sun Eng, manakala Beijing Beka Sci-Tech diwakili oleh Presidennya Hao Liang dan Sinopec Engineering diwakili oleh Naib Presidennya Zhao Ziandong. Tambah Datuk Patinggi Abang Johari, Sarawak dipilih pelabur terbabit selepas mengambil kira beberapa faktor, antaranya Lawas yang terletak di luar lingkaran api yang berupaya mencetuskan gempa bumi, kekuatan ekonomi dan kestabilan politik. Dalam pada itu, Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan mendedahkan sebuah pelabuhan di Kuala Lawas akan dibina bagi menyokong operasi pengeksportan produk minyak ke luar Sarawak. Katanya buat masa ini pihaknya sedang menjalankan kajian mengenai struktur pelabuhan yang akan didirikan di tepi laut daerah itu. On the port for the port to be constructed, we aim that on the same side. So
we are very fortunate because the draft is about between 15 to 20 meters. Tambahnya projek tersebut akan diterajui oleh Agensi Pembangunan Wilayah Utara NRDA. Bantuan bekalan makanan telah disalurkan kepada penduduk terjejas banjir di Long Kajang dan Long Abid di Belaga pada hujung minggu lalu. Menurut Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN, rombongan yang terdiri daripada pelbagai agensi termasuk Pejabat Daerah Belaga, Angkatan Pertahanan Awam dan Kebajikan Masyarakat Kapit bertolak ke dua buah kampung berkenaan pada Sabtu lepas. Antara bantuan makanan yang disalurkan adalah beras, mi segera, makanan dalam tin, selain air minuman dan minyak masak. JPBN menambah lebih 180 penduduk terdiri daripada 58 keluarga terjejas akibat banjir tersebut dan terputus hubungan sejak Selasa lepas. Berdasarkan maklumat daripada penduduk kampung, kejadian banjir berlaku disebabkan paras Sungai Linau meningkat, ekoran hujan lebat berterusan sejak Selasa hingga Khamis lepas. Baik, setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N5 petang ini. Untuk berita seterusnya, kembali kepada Nur Lela di Angkasa Puri. Silakan. Bermawin, terima kasih. Seterusnya kita berlintas langsung ke Negeri Sembilan. Rakan penyampai Azlina Kamarudin sudah bersedia di studio berita Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Seremban. Teruskan Azlina. Terima kasih. Rakyat pelbagai kaum dan agama dijemput menghadiri rumah terbuka Kerajaan Negeri Sembilan di Dewan Majlis Perbandaran Seremban Sabtu ini. Saya mewakili Kerajaan Negeri Sembilan Darul Khusus menjemput seluruh masyarakat di Negeri Sembilan untuk sama-sama meraihkan rumah terbuka Kerajaan Negeri Sembilan yang akan diadakan pada 15 Jun 2019 bertempat di Dewan MPS Seremban. Majlis akan bermula dari jam 11 pagi sehingga 4 petang. Berkunjunglah kita bersama-sama menikmati cuadah, lemang, rendang, ketupat dan banyak lagi cuadah-cuadah Negeri Sembilan yang akan kita hidangkan. Pelbagai jenis makanan khususnya juadah tradisional Negeri Sembilan akan dihidangkan. Salam Aidilfitri, maaf zahir dan batin dari kami sekeluarga. Bagi memperkenal adat dan budaya warisan Negeri Sembilan, program Minangkabau Raya dengan tema The Most Insta-Worthy Place diadakan dengan mengikut cita rasa terkini terutamanya generasi muda. Platform media sosial Instagram diguna untuk memuat naik gambar dengan tanda pagar yang bercirikan Aidilfitri. Program yang berlangsung di tempat country club itu dimeriahkan lagi dengan kehadiran beberapa maskot dengan pelbagai dekorasi Minangkabau. Kita memilih tema ni untuk pada kaum-kaum muda supaya mengenal balik ataupun mengimbas kembali cara-cara orang Minang berkampung di Negeri Sembilan ni. Ya. Bagi pihak Matrix Concept Holding Berhad, lembaga pengarah, karyawan dan senior management, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua kaum Muslim dan Muslimat. Orang ramai turut berpeluang melihat dan bergambar bersama dekorasi Minangkabau sehingga hujung bulan Jun serta merasai sendiri pengalaman menaiki kereta lembu yang menjadi satu daripada ikon budaya Minangkabau. Pernah merekodkan kenampakan anak bulan tertinggi dalam sejarah balai cerap di seluruh negara, Balai Cerap Teluk Kemang Port Dickson merupakan pusat cerapan matahari, cerapan langit malam serta cerapan anak bulan khususnya bagi bulan Muharram, Ramadan, Syawal dan Zulhijjah. Wartawan Nur Ashikin Harun ada perincian mengenai peranan dan fungsi balai cerap itu.
Kelengkapan teleskop bersaiz 24 inci yang diimport dari Amerika Syarikat merupakan teleskop terbesar yang diletakkan dalam ruang kubah utama di kompleks ini. Ia mampu membuat cerapan bulan sehingga 0 darjah, manakala teleskop mencerap matahari yang bersaiz 3 meter turut memberi peluang kepada pengunjung merasai pengalaman melihat objek di angkasa. Balai Cerap Teluk Kemang Port Dickson dibuka setiap hari secara percuma dan mula beroperasi dari 3 hingga 5 petang bagi tujuan cerapan matahari dan dari 10.30 hingga 12.30 malam bagi tujuan cerapan langit malam. Kami kat sini 365 hari kita tak pernah tutup. Dan hujan ke ribut ke Balai Cerap ni pun tak nak tutup. Kami terima juga lawatan, tapi kita ada plan lain lah. Kalau waktu tu cuacanya baik, kita bagi pengunjung-pengunjung ni melihat bulan ataupun bintang sendiri dengan teleskop. Kalau waktu hujan ni kita akan buat aktiviti lain, kita buat sedikit talimat, tayangan video. Kita ada 3 teleskop, satu untuk melihat bentuk matahari, 2 kita boleh melihat julangan api yang ada di matahari. So pengunjung kalau yang datang ke sini, kalau yang menginap di Kelana Beach Resort, mereka boleh masuk secara percuma kerana termasuk dalam package. Kalau yang walk in perlu ke reception dan ada sedikit pembayaran dan boleh dapatkan tiket lah. Balai Cerap ini turut menerima kunjungan pelancong luar, agensi kerajaan maupun institusi pendidikan. Bagaimanapun bermula awal bulan ini, orang ramai juga boleh mendapatkan maklumat mengenai Balai Cerap Teluk Kemang menerusi laman sesawang bctk.com. So kat sini kalau kita bawa anak-anak ataupun sesiapa saja nak mengetahui tentang sistem solar selain daripada bumi, boleh datang kat sini. Inilah pertama kali saya datang ke Port Dickson, khususnya di tempat ini. Kalau dibandingkan dengan di Indonesia juga punya planetarium, tapi secara garis besar hampir sama, yaitu kita bisa belajar banyak hal tentang astronomi di tempat ini. Dengan kelengkapan teleskop bersaiz 24 inci yang mampu membuat cerapan sehingga 0 darjah, Balai Cerap Teluk Kemang ini mampu menjadi pusat rujukan dan penyelidikan bagi pelbagai kegiatan seperti melihat anak bulan, membuat kajian pada bintang dan planet, di samping dapat menjana pembangunan dan kemajuan dalam ilmu astronomi. Nur Ashkin Harun, RTM. Laporan mengenai Balai Cerap Teluk Kemang itu mengakhiri paparan berita dari Negeri Sembilan. Kembali kepada rakan penyampai untuk berita seterusnya. Baik Azlina, terima kasih. Baiklah, kita ke berita seterusnya. Saban tahun lebih 10,000 rakyat Malaysia menyambut Syawal di perantauan kerana memenuhi tuntutan kerja dan tanggungjawab sebagai pelajar. Rindu kemeriahan Aidilfitri di tanah air bersama keluarga tercinta sambil menikmati juadah istimewa, hanya teknologi yang dapat digunakan bagi mengubat kerinduan. Laporan Hazwani Rashidi. Selain faktor memenuhi tuntutan kerja dan harus menduduki peperiksaan akhir antara menjadi sebab mereka tidak dapat pulang ke tanah air, Afika Akilah Nur Hisam Shah, pelajar jurusan Ijazah Sarjana Muda Perdagangan di Universiti Canterbury, New Zealand dan kini sedang bekerja di Fresh Direct Christchurch, itu berkata tahun ini sudah masuk tahun kedua beliau menyambut Hari Raya di perantauan tanpa keluarga. Sambutan Hari Raya hanya diraikan sederhana dan penuh kesyukuran bersama rakan-rakan jika mereka mempunyai kesempatan berkongsi kegembiraan. Suasana beraya di sini boleh dikatakan memang sangat berbeza lah dengan di Malaysia, sebab satu raya di sini seperti hari-hari biasa, sebab memang Hari Raya is not celebrated macam kalau kita di Malaysia, kita Hari Raya tu memang cuti kan, tapi di sini kerja dan insyaAllah untuk tahun ni saya pun akan bekerja on the first day of Syawal.
Dan pada kami dan kami as Malaysian students memang try untuk liven up the macam what you call that, macam nak try to liven up the celebrations by macam kadang ada student Malaysia buat open house, tapi unfortunately di sini kadang-kadang most of the time kami akan beraya pada hari exam, final exam. Tradisi menyediakan juadah raya seperti rendang, lontong, kuah lodeh dan sate yang dihidangkan bersama rakan taulan sedikit sebanyak dapat menghilangkan kerinduan setiap kali menjelang Aidilfitri. Saya nak mengucapkan Selamat Raya Aidilfitri kepada family saya di Kuala Selangor, terutama ibu saya Nurhayati Yahya, dan kemudian guru-guru saya di SMK Sarjana Utama dan kawan-kawan Al-Farabi dan juga semua mereka yang mengenali saya. Berbeza dengan Muhammad Afiq Hafi, Muhammad Taufik, pelajar yang telah menamatkan pengajian di Institut Teknologi Rochester Mei tahun lalu, kini bekerja di Genesis Biotechnology Group New Jersey. Hampir 4 tahun merasai menyambut Aidilfitri di perantauan tanpa pulang ke tanah air atas pelbagai faktor. Menurutnya, suasana sambutan Hari Raya di New Brunswick, New Jersey, Amerika Syarikat tetap diraikan secara sederhana bersama rakan taulan. Pihak kedutaan juga turut mengambil inisiatif menganjurkan sambutan Aidilfitri setiap tahun di mana turut dihadiri kaki tangan dari kedutaan, duta-duta ASEAN serta lebih 400 orang yang terdiri daripada para pelajar dan warga Malaysia. Selamat Hari Raya, maaf lahir dan batin kepada semua yang mengenali saya, kepada rakan-rakan dan terutamanya kepada ahli keluarga saya, ibu bapa saya yang berada di Kedah dan juga kepada semua ahli keluarga saya yang berada di Ipoh Perak. Walaupun jauh di mata, dekat di hati, kehangatan Aidilfitri melalui media sosial terus menceriakan suasana Aidilfitri. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Negeri Kedah mengeluarkan 1,370 saman sepanjang operasi sempena musim perayaan Hari Raya Aidilfitri 2019 bermula 29 Mei lalu sehingga semalam. Pengarah JPJ Kedah, Ismail Suhaimi Sharif berkata ia melibatkan 483 saman tiada lesen memandu dan telah tamat tempoh, 549 saman kerana lesen kenderaan motor LKM tamat tempoh dan tiada perlindungan kenderaan. Kesalahan utama 33, kesalahan teknikal kenderaan 48, lebih muatan dan muatan bahaya 36 dan lain-lain kesalahan 24 saman. JPJ turut menyita 6 buah lori, sebuah kereta dan 18 buah motosikal. Dan dalam 1,370 tu kenderaan yang telah diambil tindakan adalah bas 1, lori 64, motorkar 175 buah, motosikal yang paling banyak sekali 565 dan juga lain-lain kenderaan 29. Dan kesalahan yang paling banyak dilakukan untuk keseluruhan operasi adalah 549 bagi LKM tamat tempoh dan tiada perlindungan insurans, dan yang keduanya adalah tiada CDL, lesen memandu. Beliau menjelaskan kes disiasat di bawah Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987. Beliau bercakap pada sidang media selepas ops selamat sempena musim perayaan Aidilfitri di Bandar Darul Aman Jitra. Dalam operasi ini sahaja, pihak JPJ telah mengeluarkan sebanyak 197 saman atas pelbagai kesalahan jalan raya. JPJ turut menyita masing-masing sebuah lori dan kereta serta 2 buah motosikal. Selain itu, terdapat penunggang motosikal yang tidak mempunyai lesen cuba meloloskan diri dari sekatan JPJ dengan menunggang melawan arus. Operasi bersepadu yang dijalankan turut menahan 2 lelaki positif dadah jenis metafetamin dan menahan 3 pendatang asing tanpa izin parti warga Indonesia. 220 motosikal yang diperiksa dalam sebuah operasi bersepadu Hari Raya Aidilfitri 2019 di Lebuh Alur Gajah Melaka Jasin AMJ malam tadi. Daripada pemeriksaan itu, 7 penunggang motosikal terbabit didapati positif dadah.
Menurut pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Negeri, Muhammad Firdaus Sharif, mereka ditahan pegawai Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK. Operasi itu melibatkan 65 anggota JPJ Negeri, 16 polis trafik serta 10 anggota AADK. Tiada lesen memandu dan perlindungan insuran antara 201 kesalahan yang direkodkan sepanjang operasi itu, selain pelbagai kesalahan di bawah Akta Pengangkutan Jalan. 13 kenderaan disita dan 22 lagi diberi notis larangan. Ini sebanyak 420 buah kenderaan yang diperiksa, sebanyak 59 buah kenderaan yang diambil tindakan, sebanyak 190 saman dikeluarkan, bagi jumlah kesalahan sebanyak 201 kesalahan. Pecahan kesalahan tu seperti yang utama kita lah. Tiada lesen mandu sebanyak 44, CDL tambah tempoh 3, PDL tambah tempoh 2, tidak pamer P 6, LKM tambah tempoh 62. Beliau ditemui media selepas operasi berkenaan di Semabuk Jasin. Orang diparol, pastinya ramai yang tidak tahu mengenainya. Istilah orang diparol atau ODP merujuk kepada banduan yang layak memohon dilepaskan bagi menjalani baki hukuman di luar penjara. Secara umumnya, masyarakat masih belum memahami pelaksanaan sistem parol oleh Jabatan Penjara itu. Malah penerimaan masyarakat terhadap golongan yang bergelar banduan ketika ini juga masih negatif. Wartawan Wan Nur Ashikin Wan Azmi ada perinciannya. Sistem parol yang diamalkan di negara sejak 2008 bagaikan peluang kedua buat mereka dan ia menunjukkan kejayaan apabila peratusan kemasukan semula ke penjara menurun. Sistem parol adalah pelepasan bersyarat yang membolehkan banduan jalani baki hukuman di luar jeriji besi berdasarkan syarat yang ditetapkan lembaga parol. Kesalahan yang boleh diperol adalah bagi kes kecil dengan sabitan hukuman minimum setahun seperti kesalahan mencuri dan pecah rumah. Parol bagaimanapun tidak melibatkan kesalahan merogol, liwat, hukuman mati dan sebagainya. Kalau mereka melanggar semasa menjadi sistem parol, melanggar peraturan parol, maka mereka dibawa masuk balik ke dalam penjara. Yang ini tidak sampai 2% yang melanggar. Begitulah kejayaan sistem parol. 2% pun tak sampai, 1.8 lebih. Ya. Jadi kalau dia melanggar, maka kita ambil balik. Bagi melayakkan penghuni di parol, mereka perlu mencapai markah tidak kurang dari 75% menerusi 4 fasa pemulihan. Daripada masyarakat sekarang ni, kita tengok dia menerima dengan baik. Tapi dia tengok pada keadaan, kalau perubahan kita lah, kalau kita masih melakukan juga, itu memang susahlah mereka nak menerima. Tapi dalam statistik menunjukkan hanya 1,334 orang sedang diparol manakala 25,853 telah bebas. Tidak sampai 0.5% ODP masuk semula ke penjara berbanding negara luar yang mengamalkan sistem yang sama. Kita nak bagi peluang pekerjaan kepada mereka supaya boleh masuk dalam masyarakat balik untuk peluang mereka berubah jadi baik balik lah, supaya tiada. Sistem parol mampu mengurangkan perbelanjaan negara kerana setiap hari kerajaan menanggung RM41.10 bagi setiap penghuni. Pandangan sinis yang dilemparkan hanya akan menyebabkan keyakinan diri golongan yang tersasar ini terbantul untuk berubah. Justru, orang ramai diseru untuk menerima mereka kembali agar tidak melakukan jenayah lama. Wan Nur Ashikin Wan Azmi, RTM. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berkenan menerima persembahan kain tenun di Raja Pahang sempena istiadat pertabalan yang di-Pertuan Agong ke-16. Kain tenun itu merupakan kain tenun khas yang dihasilkan oleh penghuni penjara Penor dan penjara Bentong Pahang.
Sempena istiadat pertabalan itu pada 30 Julai depan, baginda berdua akan mengenakan sebanyak 4 pasang tenunan khas istimewa sebagai persalinan. Ia dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong oleh Ketua Pengarah Penjara Malaysia, Datuk Seri Zulkifli Omar. Raja Permaisuri Agong bertitah pemilihan penjara Penor dan Bentong dilakukan sendiri baginda selaku penaung Yayasan Tenun Pahang Diraja dan pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan Tenun Pahang Diraja Negeri Pahang. Saya kata memang saya akan suruh mereka buat, because this is Malaysia, I'm very proud to wear, betul tak? Satu bagi saya ini satu penghormatan bagi saya yang mereka nak saya pakai, dan saya memberi juga mereka satu penghormatan kerana saya memilih untuk makan hasil-hasil banduan. Ini banduan ada tulis surat pada saya lagi. Itu ada 3 surat lah. Baginda sendiri telah mereka corak tenunan tersebut dan ia mengambil masa 3 bulan untuk disiapkan. Mereka yang menghidap penyakit yang tergolong dalam kategori penyakit jarang jumpa akan mengalami keadaan di mana sukar untuk bercerita atau meluahkan rasa sakit yang dialami. Menyedari hakikat tersebut, Nur Nabiha Muhammad Fazali, 25 tahun, yang menghidap penyakit osteogenesis imperfecta (IO) atau tulang rapuh sejak lahir, memilih untuk meluahkan rasa sedihnya melalui lukisan doodles yang sedikit sebanyak sebagai terapi diri bagi mengurangkan tekanan dihadapinya. Ikuti laporan wartawan Syamira Sufri. Menjadikan kertas lukisan dan pen sebagai sahabat baiknya sejak 4 tahun lalu, sedikit sebanyak telah membantu Nur Nabiha, 25 tahun, mengurangkan rasa sedih yang dirasainya. Jelas beliau menghidap penyakit tulang rapuh ini bukanlah satu perkara yang mudah untuk dilalui. Ini kerana apabila beliau terpaksa melalui rutin harian dengan penuh berhati-hati kerana tulangnya mudah patah meskipun apabila hanya terdengar bunyi guruh atau barang terhempas. Sebab dulu masa kecil dulu kita nak keluar pun ada masalah lah, sebab nak bagi tahu orang pun orang tak faham. Jadi bila kita nak keluar rumah tu kita kena jaga betul-betul badan kita. Walaupun dalam rumah pun kita kena jaga. Kalau hujan ke kilat ke apa kita tak boleh dengar, kalau tak nanti patah. Jadi pergi ke hospital, bila dah besar sikit dah pergi ke hospital, doktor kata ada rawatan. Kita cuba masukkan ubat untuk membantu kekuatan tulang kita tu. Ketika berusia 19 tahun, Nur Nabiha dilanda emosi sehingga menyebabkan beliau semakin tertekan dengan keadaan dirinya. Ini kerana lebih 100 kali tulangnya patah sejak dia dilahirkan. Dengan kecekalan hati, Nur Nabiha bangkit untuk menjalani kehidupan seperti orang lain walaupun menghadapi kesukaran untuk bergerak. Masa tu saya sakit lah. Saya sakit dan saya macam mana kita nak meluahkan perasaan sedih tu. Tapi kita nak cakap kat orang, boleh orang faham. Mula-mula saya tulis puisi. Tapi saya takut orang baca, takut kena gelak. Jadi saya cubalah contoh bunga. Masa tu saya dekat hospital. Ada budak-budak dekat hospital kata, cantik lukisan akak. Saya masa tu macam, betul ke ni budak cakap kan? Tapi kita cubalah. Kita cuba dengan sokongan keluarga, kawan-kawan. Alhamdulillah, jadilah ni. Jelas gadis ini semakin sedih perasaan yang dialaminya, semakin rumit dan terperinci hasil lukisannya. Sekarang ni saya tengah melukis bersama dengan Iha. Tadi Iha yang ajar saya macam mana nak doodle, so bolehlah hasil dia macam ni. Okay, so Iha, dalam macam sehari ataupun untuk menyiapkan satu lukisan ni, berapa banyak masa Iha perlukan? Untuk pada saiz mungkin dalam 1-2 ataupun hingga seminggu. So kalau saiz kecil tu dalam sehari 2 dah boleh siap lah. Okay, so macam saya tengok belakang macam banyak corak yang Iha hasilkan. So boleh ceritakan ataupun terangkan setiap jenis tu macam mana? Apa nama dia? Okey, kalau yang macam ni kita panggil rectangle lah. Corak biasa kan? Kalau macam ni kita panggil mandala, yang bulat yang besar ni. Kita panggil dia mandala. Okey, so macam Iha sendiri, Iha suka lukis yang corak yang mana? Selalu suka yang macam ni lah. Sebab kita lukis bebas. So saya difahamkan Iha telah pun menghasilkan sebanyak lebih 50 lukisan, dan daripada lukisan itu beliau juga menjual lukisan itu melalui laman Instagramnya.
Penyakit tulang rapuh merupakan penyakit seumur hidup dan tiada rawatan khusus bagi menyembuhkannya, melainkan si pesakit menjalani beberapa rawatan untuk mengurangkan kadar kepatahan tulang. Antara rawatan yang telah dijalani Nur Nabihah adalah suntikan IV Pamidronate dan IV Zometa, rodding surgery iaitu pembedahan memasukkan besi pada tulang panjang yang kerap patah, serta rawatan susulan seperti pemeriksaan mata, telinga, gigi dan buah pinggang. Syamira Sufri, RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan cuaca pada petang ini dimulakan dengan melihat paparan imej satelit terlebih dahulu, di mana secara amnya pada ketika ini pembentukan kelompok awan aktif lebih banyak tertumpu di negeri Sabah, dan keadaan ini menjangkakan keadaan cuaca yang lembap untuk sepanjang petang ini dan dijangkakan boleh berterusan sehingga ke awal malam nanti. Jika dilihat pada paparan imej gempa radar pula, di semenanjung Malaysia pada ketika ini tiada hujan di kesemua negeri, namun menjelang lewat petang nanti dijangkakan hujan berserta ribut petir di satu dua tempat boleh berlaku dan lebih tertumpu di kawasan pedalaman pantai barat, begitu juga di bahagian utara semenanjung Malaysia. Manakala bagi negeri Sabah pula pada ketika ini hujan berserta ribut petir di satu dua tempat kini sedang berlaku dan lebih tertumpu di bahagian pantai barat, Kudat dan juga Sandakan yang dijangkakan boleh berterusan sehingga ke awal malam nanti. Bagi negeri Sarawak pula hujan di satu dua tempat kini sedang berlaku dan lebih tertumpu di bahagian Limbang dan juga Miri yang dijangkakan akan beransur reda dalam sejam dua sahaja lagi. Manakala di bahagian-bahagian lain pula di negeri Sarawak keadaan adalah cerah. Sekian sahaja laporan cuaca pada petang ini. Seterusnya kita ke tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama seluruh Malaysia untuk malam ini. Baiklah saudara, N5 edisi 6 Syawal berakhir di sini. Saya Nurlela Muhammad Nur. Assalamualaikum dan salam hormat.